Ini adalah bahagian soalan lazim bagi bab asid dan base. Soalan ni biasanya ditanya dalam SPM, tak kira objektif, struktur atau kertas 3. Tapi saya sediakan contoh jawapan supaya belajar boleh baca, boleh rujuk. Selepas baca rujuk nanti nak jawab soalan, dia akan jadi senang. Sebab kadang-kadang nota dengan jawapan yang dihendak oleh soalan SPM tidak semestinya sama dengan nota apa yang kita dapat. Ada perbezaan sedikit penggunaan perkataan. Itu yang kenapa selalu murid kalau guna ayat betul-betul daripada nota, selalu tidak dapat markah yang tinggi dalam SPM sebab kadang-kadang perubahan perkataan keyword tu pada jawapan pelajar tidak mahir. So ini adalah contoh-contoh. Yang pertama, apakah maksud asid? So asid ialah satu bahan kimia yang mengion dalam air dan menghasilkan bahan kimia yang mengion dalam air dan menghasilkan ion hidrogen. Ada buku yang tulis sebatian, betul juga, sebatian kimia yang mengion dalam air. Yang penting mengion dalam air. Contoh yang kedua, apakah maksud asid kuat? Nyatakan satu contoh. So asid kuat ialah bahan kimia yang mengion secara lengkap dalam air ikut nota, menghasilkan ion hidrogen yang berkepekatan tinggi. Contohnya asid hidroklorik. Bahagian sini ikut rujuk soalan. Kalau soalan nak namakan, just tulis asid hidroklorik. Kalau soalan tak minta nama, di sini contohnya nyatakan satu contoh, maka kita guna formula dia HCl pun betul. Tapi kalau soalan minta namakan satu contoh, kita tulis HCl, dia akan jadi salah. So nama mesti ejaan yang tepat. M1, M2 merujukkan markah 1, markah 2. Soalan ni ada 2 markah. So apabila dalam SPM kita jawab 1 markah, 1 perenggan. Senang sikit. Apa maksud aksid lemah? Asid lemah adalah asid yang mengion separa lengkap dalam air dan menghasilkan ion hidrogen yang berkepekatan rendah. Tiada lagi ayat yang lebih ringkas daripada yang ini. Contoh asid etanoik, itulah paling popular asid etanoik. CH3COOH, ini adalah formula kimia dia. So belajar kena hafal lah contoh asid kuat dengan asid lemah. Soalan seterusnya dalam bentuk eksperimen. Yang pertama dia bagi glacier. So glacier. So glacier maksudnya tiada air. Yang kedua ada air. Yang ketiga propanon. Propanon adalah kovalent, pelarut organik. Maksud dia adalah tiada air juga. So tanpa air, ingat tanpa air, asid atau alkali akan wujud sebagai molekul. Apabila ada air, barulah dia boleh mengion dan menghasilkan ion hidrogen bagi asid, ion hidroksida bagi alkali. So jadual berikut menunjukkan pemerhatian bagi 3 eksperimen. So, yang pertama, kertas limas biru tidak berubah. Yang kedua, biru bertukar menjadi merah. Ini tidak berubah. Tadi kita cakap tidak berubah sebab tiada air. Ini berubah sebab ada air. Sebab ini pun tiada air. So kalau kita nak jawab soalan, terangkan perbezaan. So soalan sini ada 2. Satu, terangkan perbezaan pemerhatian. So terangkan perbezaan pemerhatian. So apa yang kita boleh jawab adalah eksperimen 1 dan 3 tiada air, maka asid etanoik wujud sebagai molekul. Asid etanoik kalau dia dapat mengion dalam air dan tidak menghasilkan ion hidrogen. Tanpa kehadiran ion hidrogen, asid etanoik tidak menunjukkan sifat keasidannya. So kena tambah kertas limas biru tidak berubah. Tidak berubah warna. Sebab kita nak nyatakan pemerhatian dia. Yang ini eksperimen 3 ada air, maka asid etanoik dapat mengion dalam air dan menghasilkan ion hidrogen.
Dengan kehadiran ion hidrogen, asid etanoik menunjuk sifat keasitannya dan kertas limas biru bertukar menjadi merah. So kita hanya ubah soal sedikit aja ayat daripada definisi. So kita dah dapat jawapan dia. Tanpa air, asid etanoik glacial wujud sebagai molekul. Okay. Dia tidak dapat mengion dan tidak menghasilkan ion hidrogen. Tanpa kehadiran ion hidrogen, asid etanoik tidak menunjukkan sifat keasitannya dan kertas limas biru tidak berubah warna. Okay. Eksperimen 3 ada air, maka asid etanoik dapat mengion dalam air dan menghasilkan ion hidrogen. Okay, dengan kehadiran ion hidrogen, asid etanoik boleh menunjukkan sifat keasitannya, maka kertas limas biru bertukar jadi merah. Okay, contoh yang kelima, ini pun sama juga, ada pemerhatian mentol tidak nyala, mentol nyala. So elektrik mesti berkaitan dengan ion bebas bergerak. So kalau ada, ini tiada, ini ada. Okay, ion bebas bergerak. Sebab sini adalah glacier, sini adalah air suling. Glacier maksudnya tiada air. Okay, mentol nyala, mentol tidak nyala. So apa yang kita perlu jawab? Okay, so asid etanoik glacier wujud sebagai molekul. Okay, asid etanoik tidak dapat mengion tanpa kehadiran air dan tidak menghasilkan ion hidrogen. So tanpa ion hidrogen yang bebas bergerak. Ini keyword dia. Bebas bergerak. Tadi kita kata tanpa ion hadir. Ini adalah tanpa ion yang bebas bergerak. Asid etanoik glacier tidak dapat mengkonduksikan elektrik. Itulah keyword dia, bebas bergerak. Kalau tak ada bebas bergerak, maka tiada markah. So mentol tidak nyala. Okay, seterusnya, asid etanoik dapat mengion dalam air, dapat mengion dalam air dan menghasilkan ion hidrogen dengan kehadiran ion yang bebas bergerak. Okay, bebas bergerak. Okay, yang ini bebas bergerak. So asid etanoik dapat mengonduksikan elektrik, maka mentol dia nyala. So belajar kena tahulah apabila situasi berbeza, keyword dia berbeza. Situasi ini limas biru bertukar atau tidak bertukar warna. So ini adalah kehadiran ion hidrogen saja. Ada ion hidrogen, dia tunjuk sifat keasitannya. Yang ini elektrik. Okay, lita lengkap atau tak lengkap. Kalau lengkap sebab ada ion hidrogen yang bebas bergerak. Okay, ion hidrogen yang bebas bergerak. Kalau tidak menyala, maksudnya lita tak lengkap disebabkan tiada ion hidrogen yang bebas bergerak dan asid etanoik sendiri wujud sebagai molekul. Okay, yang keenam, yang ini propanon dengan air suling. So kita tahu air suling dah ada tindak balas. Propanon ni ingat pelarut organik. Dia adalah kovalent. Pelarut organik. So tiada air. So di sini dia tak ada nyala, tak ada apa, tapi kita kata dia ada bertindak balas dan tiada tindak balas. So kita dah tahu bertindak balas ke tidak. So kita guna keyword bertindak balas. So asid hidroklorik wujud sebagai molekul dalam propanon. Okay, tidak dapat mengion dalam propanon sebab tiada air, tidak menghasilkan air hidrogen. Tanpa kehadiran air hidrogen, asid hidroklorik tidak dapat bertindak balas dengan pita magnesium dan tiada gelombang udara terhasil. Di sini kenapa kita kena nyatakan tiada gelombang udara? Sebab dalam soalan dia hanya tunjuk gambar, ada buih tak ada buih. Tak ada perkataan pun mengatakan ini gelombang udara ke tak. Maka dalam jawapan kita mesti nyatakan apa yang berlaku. Okay? Tak boleh kata gambar raja yang sudah tunjuk, tak ada. Gambar raja just tunjuk gambar, menukar gambar raja kepada perkataan, ini adalah kemahiran menjawab soalan. So tiada gelombang udara terhasil. Okay? Apabila asid hidroklorik masukkan dalam air, dia dapat mengion dan menghasilkan ion hidrogen. Dengan kehadiran ion hidrogen, asid hidroklorik dapat bertindak balas dengan pita magnesium dan gelombang gas tidak berwarna terhasil. Maka dapatlah markah penuh.
Kalau pelajar tidak tahu menggunakan situasi yang sesuai dengan keyword yang sesuai, maka banyak markah awak akan hilang. Sebab semua ayat adalah tergantung. Okay, mungkin awak hanya jawab asid hidroklorik adalah asid kuat. Asid hidroklorik mengion dalam air menghasilkan ion hidrogen. Satu markah aja mungkin dapat. Yang lain semua tak dapat. Okey, selepas tengok peranan air, seterusnya kita tengok ni pula nilai pH. So apabila soalan diberi nilai pH yang berbeza, so kita kena fokus dulu apakah nilai pH yang dia bagi. Okey. Kalau 3 ini adalah asid kuat, 1 pun asid kuat. Okey, maka dua benda ni sama. Okey, lepas sama kita tengok pula yang bahagian sini. Okey, asid ni adalah monoprotik. So ingat balik kita punya nota, asid sulfurik adalah asid diprotik. So disebabkan dua-dua adalah asid kuat, maka kita tak boleh banding dia asid kuat. Kita hanya boleh bandingkan dari segi monoprotik dengan diprotik. So langkah pertama, asid hidroklorik merupakan asid monoprotik, manakala asid sulfurik merupakan asid diprotik. Dapatlah markah pertama. Nyatakan dulu. Okay, markah kedua kita nyatakan definisi dia. Okay, apabila 1 mol asid hidroklorik mengion dalam air menghasilkan 1 mol ion hidrogen. Okay, manakala 1 mol asid sulfurik mengion dalam air menghasilkan 2 mol ion hidrogen. Okay, maka ketiga kita rujuk ke pekatan dia lebih tinggi. Okay, asid sulfurik lebih tinggi daripada hidroklorik apabila mengion dalam air. Okay, yang keempat wajib tulis. Okay, semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, semakin rendah nilai pH. Wajib tulis. Barulah kita dapat nilai pH dia berbeza. Okay, semakin kuat asidnya, semakin rendah nilai pH dia. Sebab kepekatan ion hidrogen dia lebih tinggi berbanding dengan asid hidroklorik. So kalau soalan melibatkan pH, kita cek dulu nilai pH dia, adakah asid kuat atau asid lemah. Yang kedua, kita cek jenis asid dia, monoprotik atau diprotik. So conteng dulu pada soalan. Okay, pada soalan conteng dulu maklumat yang kita tahu, barulah kita jawab soalan. Okay, soalan ni sama. Dua-dua depan ni adalah monoprotik. So tak boleh banding. So kita tengok belakang pula. Ini adalah asid kuat. Manakala 5 ni adalah asid lemah. Okay, maka jawapan kita akan rujuk di bahagian asid kuat dengan asid lemah. So markah pertama, nyatakan dulu asid nitrik merupakan asid kuat, asid etanoik merupakan asid lemah. Markah kedua, definisi dia, okay, asid nitrik mengion secara lengkap dalam air menghasilkan ion hidrogen yang kepekanan tinggi. Okay, ion asid etanoik mengion separa lengkap dalam air menghasilkan ion hidrogen yang kepekatan rendah. Okay, walaupun panjang dua ayat, tapi markah dia satu sebab ini saya cadangkan saja sebab dalam SPM tiada orang tahu skema SPM mana satu ayat yang ada markah. Okay, saya cadangkan ni, maka ayat tu tulis saja, mana tahu sini ada dua markah. Tak semestinya ayat ini satu markah. Saya tak tahu skema SPM yang sebenar, tapi saya cadangkan markah sebegitu macam ni. Okay, markah ketiga, kepekatan ion mesti nyatakan lebih tinggi daripada ni. Okay, dan akhir sekali semakin tinggi kepekatan ion, semakin rendah ni. Okay, elakkan guna perkataan ni semakin pekat. Semakin pekat asid. Okay, dalam SPM tak ada perkataan pekat. Semakin pekat salah. Okay, kita hanya semakin tinggi kepekatan. Dan di sini pun tak boleh cakap asid, mesti guna ion hidrogen. Kalau awak tukar semakin tinggi kepekatan asid, semakin rendah nilai pH pun salah. Okay, ingat mesti kepekatan ion hidrogen sebab asid ada asid etanoik, ada asid hidroklorik yang asid kuat dengan asid lemah. Okay, soalan 9. Okay, ini salah. Okay, HX H2Y. So kita tak tahu nama tapi kita tengok nilai pH dia. Ini adalah asid kuat. Ini pun asid kuat. So dua-dua asid kuat kita tak boleh banding. Kita hanya boleh banding asid ini.
Ini 1H aja, maka asid monoprotik. Ini 2H, ini adalah asid diprotik. So, cadangkan nama, highlight perkataan nama. So, tak boleh ada formula. Okay. Nama asid hydrochloric HX, tukar HX, ini H2Y, asid sulfuric. Okay, tak boleh tulis formula dia. Okay, jawapan dia seperti yang mana yang tadi di atas. Soalan yang melibatkan ni. Okay, monoprotik dengan diprotik. So, jawapan dia sama, cuma kita tambah nama saja. Okay. Okay. Kalau kita tak pasti nama dia mana satu, so gunakan huruf dia saja. HX, lepas tu ini adalah H2Y. Tak perlu pun tulis nama dia. Okay, tak perlu tulis nama dia, just tulis HX, H2Y je. Monoprotik, acid diprotik. Okay, buatlah sampai habis. Okay, ayat dia semua sama, cuma kita tambah 2 markah untuk nama asid yang kita cadangkan. Sebab soalan dia tak ada nama asid. Okay, tapi kita tengok dah tahu, monoprotik dengan diprotik. Okay, soalan seterusnya, PQ tak tahu apa-apa, tapi nilai pH 6, asid lemah, 2, asid kuat. So, asid kuat kita dah tahu ada HCl paling popular, asid lemah, asid etanoid paling popular. Okay, so kita cadangkan nama. So nama, so bagi nama. Asid etanoid, asid hydrochloric. So tolong jangan keliru terbalikkan dia. 2 ni lemah, 6 ni kuat. Tak ada nilai dia terbalik. pH 6 tu lemah, 2 tu tinggi. So jawapan dia rujuk balik asid kuat, asid lemah. Sama saja dengan soalan tadi yang di atas, contoh di atas. Ayat tu akan jadi sama. Yang penting rujuk kuat ke lemah. Kalau kuat lemah, jawab ikut kuat lemah. Kalau monoprotik, diprotik, jawablah asid monoprotik dengan diprotik. Okay, ayat dia semua sama. Soalan 11 ni rujuk kepada alkali. So 9 dengan 14. So alkali 9 yang ni adalah alkali lemah. Ini adalah alkali kuat. So, alkali lemah yang paling popular yang kita tahu natrium amonium. Okay, alkali kuat adalah natrium hydroksida. So, kita dah tahu yang ini wajib ada perkataan larutan. Sebab takut dia anggap ini pepejal atau yang lain. So, tulislah larutan amonia, larutan natrium hydroksida. Okay, so jawapan dia ikut saja alkali lemah, alkali kuat. Cuma beza dia adalah ion hydroksida sahaja. Saya alkali kuat, alkali lemah, okay, mengion secara lengkap dan menghasilkan ion hydroksida yang berkepatan tinggi. Manakala amonia mengion secara lengkap dalam air, menghasilkan ion hydroksida yang berkepatan rendah. Okay. Dan semakin tinggi kepekatan air hidrogen, semakin tinggi nilai pH sebab ini adalah alkali. Okay, alkali 14 8 hingga 14. So semakin kuat, semakin tinggi, semakin pekat hidroksida, semakin tinggi nilai pH dia. Okay, ion hidroksida.